Jolong kali saya datang, saya akan ingatkan diri saya dengan 5 kesyukuran yang mesti ada dalam diri kita. Pada setiap kali kita pastikan diri kita senantiasa ingat di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Antaranya nikmat yang pertama sekali, nikmat hidup sebelum mati. Hayataka qabla mautik. Ightanim khamsan qabla khamsin. Nabi SAW beri peringatan kepada kita. Di antara 5 kesempatan yang mesti kita ambil. Akhir sekali Nabi sebut, hayataka qabla mautik. Hidup sebelum mati. Jadi alhamdulillah, saya yakin dan percaya datang pagi ini kerana hidup ya. Kerana kita masih lagi dikurniakan nikmat kehidupan. Celik mata pagi ni tuan-tuan pukul 5.30 ataupun 5 suku, tengok shilling atau paling kiri kanan, alhamdulillah hidup lagi. Lantas kita mengucapkan doa, alhamdulillah alladzi at'amana ahyana, at'amana di ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa budak-budak tadika, budak-budak pasti itu kan, takkan tak ingat. Oleh kerana pada pagi yang mulia ini saya juga mendapat satu SMS WhatsApp daripada sahabat kita daripada Kelantan, Fadil, Ustaz Datuk Fadli kita memaklumkan bahawa ayahandanya yang merupakan bekas adun, Tok Hasan, telah kembali ke rahmatillah. Maka marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada roh almarhum. Al-Fatihah. Muslimin dan muslimat sekalian, begitulah skrip kehidupan ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang bernama manusia pasti mati. Setiap yang bernama makhluk pasti mati. Yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru sekejap tadi kita dimaklumkan dengan kematian salah seorang daripada sahabat, saudara seperjuangan kita. Itu yang umurnya mungkin kata-kata logik lah, ustaz tua dah. Logik lah kan. Tapi nak mati ni tuan-tuan, dia tidak mengenal tua ataupun muda. Baru-baru ini pada hari raya haji ataupun hari raya korban, saya sendiri telah mengalami peristiwa kematian di kalangan sahabat dan juga kaum kerabat. Antaranya anak ataupun cucu saudara saya sendiri yang baru dilahirkan, bahkan tidak sempat mengecap kehidupan di dunia, mati dalam perut. Anak saudara saya melahirkan anak kembar di HKL, lelaki dan perempuan. Yang perempuannya meninggal dalam perut dan lelaki alhamdulillah sempat diselamatkan. Menunjukkan kepada kita ada skrip kehidupan ini. Allah Ta'ala lanjutkan usia kita alhamdulillah sampai pencen, kan? Sampai berpindah daripada satu pejabat ke satu pejabat. Jupeng Uku di mana? Kuala Lumpur pindah ke Shah Alam contohnya. Daripada di Putrajaya pindah ke Sri Lanka contohlah, kan? Macam-macam. Tapi alhamdulillah yang ada hari ini masih hidup. Dan ini menjadi bekalan kepada kita, modal percuma ya. Saya kira percuma lah. Allah Ta'ala beri kehidupan kita secara percuma. Lahir-lahir tak payah kena bayar. Betul tak? Tak payah kena bayar. Betul tuan-tuan. Keluar pun tak kena bayar. Masuk kubur pun tak kena bayar. Yalah saudara mara kenalah beli warah-warah kan. Tapi tak adalah macam tol di Duke tu kan. Ataupun tol Shah Alam. Sekali masuk RM2, keluar pula RM2. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nikmat yang kedua. Nikmat pertama tadi apa tuan-tuan? Hidup sebelum
mati. Nikmat yang kedua, nikmat Islam. Nikmat kita dilahirkan, lepas tu jadi Islam pula tuan-tuan. Dan Islam kita tuan-tuan, alhamdulillah, automatik. Tak payah mengucap semula lah. Lahir-lahir saja dah diberikan nama Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi contohnya. Nama pejuang-pejuang Islam mereka. Muhammad Al-Fatih, yang perempuan ada Ruqayyah, ada Kalsum, ada macam-macam nama lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dibekalkan pula dengan nikmat iman. Islam dan iman. Saya sengaja buat dua lah. Islam, penyerahan diri kepada Allah. Iman, keyakinan yang diterjemahkan dengan amalan. Ya, Islam ini mungkin kita kata sebagai asas. Iman dibuktikan dengan amalan. Sebab Islam dan iman itu tuan-tuan, bila sahabat Nabi datang di kalangan Badui, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui datang, Arab padang pasir datang, kata pada Nabi, ya Rasulullah, kami ni pun dah beriman dah. Kullan tu'minu, Nabi kata jangan tunggu. Kamu ni belum beriman. Kamu baru Islam. Baru saja Islam, mengucap kalimah syahadah, tak diuji lagi. Baru Islam sahaja. Orang yang beriman, yang melaksanakan tuntutan Islam, taat kepada perintah Allah secara konsisten, committed dengan ajaran Islam, iaitu betul-betul beriman. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang-orang Islam itu merasakan mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Orang terdahulu diuji. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Terbuktilah keimanan mereka dan terbuktilah pembohongan mereka. Orang-orang terdahulu di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan pejuang-pejuang zaman Nabi, selepas Nabi, membuktikan keimanan, mengorbankan apa? Masa, tenaga, wang ringgit, hatta nyawa demi untuk mempertahankan Islam. Nabi SAW berdarah dalam peperangan Uhud, meleleh sampai ke tumit darahnya, menyampaikan Islam di Taif, dilempar dengan batu. Tuan-tuan, cuba kita muhasabah balik. Kita ni mempertahankan Islam dan iman kita, memperjuangkan Islam, pernah keluar darah tak? Siapa yang pernah berdarah berjuang Islam? Cuba angkat tangannya. Ada pernah berdarah kepala lutut ke? Ada ustaz, masa muda lu rempit. Tu jatuh motor tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan boleh sebut, ada ustaz datang kuliah subuh pagi tu jatuh longkang sampai patah kaki. Okey, bukan kata okey patah kaki tu, maksudnya ada bukti. Orang tanya, kenapa tu nampak kaki tu berjalan tak pernah betul? Dulu saya masa muda-muda dulu memang kuliah subuh tak pernah miss. Sampai satu masa jatuh longkang patah kaki. Oh, tu hebat tuan-tuan. Yang biasa kita jumpa, kenapa patah kaki dulu? Ustaz, zaman jahiliah dulu ustaz, karaoke ustaz. Sabtu Ahad tak pernah miss karaoke ataupun rempit ustaz. Tak pernah miss. Inilah kepala lutut ni pun dah pakai skru ustaz. Yang tu kita seronok nak dengar tu. Muslimin dan muslimat, ayah dan ibu-ibu sekalian. Nikmat seterusnya. Yang pertama nikmat Islam. Yang kedua nikmat, betul ke yang pertama Islam tadi? Nikmat saja buat salah tuan-tuan, supaya tuan-tuan ingat. Nikmat yang pertama nikmat hidup. Yang kedua nikmat Islam. Yang ketiga nikmat iman. Insya-Allah orang section 8 ni hafal insya-Allah. Habis kuliah ni boleh tanya balik kan. Penghujung kuliah kita akan tanya daripada kanan insya-Allah kan. Yang keempat nikmat sihat tubuh badan, dan yang kelima kelapangan waktu yang dirangkumkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara maghmurun kathirun fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada dua perkara manusia terpedaya, tertipu
Dua nikmat ini besar, hebat, agung. Tapi manusia tak sedar. Kecuali bila Allah Ta'ala tarik nikmat ni, barulah terasa balik. Iaitu yang pertama nikmat sihat. Sihat tubuh badan ni tuan-tuan memang hebat sungguhlah. Tuan-tuan yang datang hari ni kena sihat tuan-tuan. Betul tak? Cuba tak sihat. Bukan sakit malah yang sakit gigi je. Kan? Tuan-tuan pernah kena sakit gigi, sakit gusi contohnya. Saya pernah kena sakit bengkak gigi bongsu. Pening kepala tuan-tuan. MC. Tak boleh pergi kerja. Padahal gigi je tuan-tuan. Gigi je. Satu organ yang kecil dalam tubuh badan kita. Bukan sakit kepala, sakit otak. Bukan kena kanser. Bukan kena teruk sangat. Cuti seminggu. Sebab apa? Kena buat pembedahan. Sihat tubuh badan menyebabkan kita dapat beramal ibadat. Sihat tubuh badan menyebabkan kita dapat melangsungkan kehidupan harian kita. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan ramai mana tak sedar. Bila sihat dia tak sedar. Yang dia sedarnya bila sakit. Tuan-tuan cuba tengok orang sakit kat hospital. Apa dia buat? Bergerak sikit. Yang patah kaki, yang kaki tergantung, bergerak sikit. Ada Allah sakitnya. Dia ingat Allah, betul tak? Sakit memang ingat Allah tuan-tuan. Sakit memang cepat insaf. Sebab itu bila manusia diuji dengan kesakitan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dengar berita orang mati, masing-masing sebut, kita ni daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau dengar orang dapat bonus, kan? Dapat bonus setengah bulan gaji. Setengah bulan ke sebulan tuan-tuan? Setengah bulan ke sebulan? Setengah bulan ke sebulan? Sebulan tuan-tuan orang Selangor, betul tak? Orang Selangor sebulan. Ke tuan-tuan bukan orang Selangor sini? Selangor kan? Selangor sebulan tuan-tuan. Yang kerja persekutuan dapat setengah bulan gaji. Tak apa, dia tambah lagi dengan BRIM dengan sebagainya. Wallahualam, saya pun tak dengar bajet semalam tuan-tuan, sibuk kerja lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nikmat sihat diikuti pula dengan nikmat lapang waktu. Tuan-tuan, lapang waktu ni nikmat nikmat besar. Ada kawan saya, dia tak ada masa lapang. Sentiasa telefon saya, Ustaz, kuliah Ustaz kat mana pagi ni? Saya kata Shah Alam. Minta maaf lah Ustaz, Ana pagi ni ada meeting. Oh, ada meeting tu. Dah ada meeting, pukul 8 pagi Ana minta takut tak sempat. Tak lapang tuan-tuan. Ada kawan kita tak sempat ikut kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab gajinya 1,000, 1,500. Di KL, di Shah Alam gaji 1,500 tuan-tuan. Tak maaf tuan-tuan. Bukan 1,500. KL ni orang katalah kalau 2,000 ke bawah tu miskin lah rasanya. Kan? 3,000 baru cukup makan. 5,000 baru selesa sikit. Ya? Dapat gaji 1,500 lepas diploma, anak ada 3 orang tuan-tuan, tinggal rumah flat yang tinggi sekali tu ataupun apartmen yang tinggi sekali tu. RM400 ataupun RM500. Tak cukup tuan-tuan. Tak cukup untuk membiayai keperluan kehidupan. Tu tak tolak minyak lagi tuan-tuan, tak tolak tol lagi. Akhirnya balik kerja, buka gerai tepi jalan jual burger. Balik kerja, jual goreng pisang tepi jalan. Balik kerja, pergi kedai pasar malam sebab buat bisnes sampingan. Tuan-tuan yang ada hari ni tuan-tuan, 5 nikmat ada belaka dah. Betul tak? Yang pertama hidup, alhamdulillah. Islam dan iman, alhamdulillah. Sihat belaka tubuh badan, sihat ya. Sihatlah walaupun nampak bersandar kat dinding tu, sakit pinggang sikit tu biasalah. Kan? Tu biasa tuan-tuan. Yang kelima, lapang waktu, alhamdulillah, lapang waktu. Ya, lapang waktu. Ini kenikmatan, kesihatan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. Itu mukaddimah ayat kuliah subuh biasa panjang sikit, betul tak? Kuliah subuh hari ni tak kerja. Biasa siap pukul 8.30 ke 9.30? 9.30. Oh, sekolah dia kata, sedap lah dia yang dengar kan. Lepas ni pukul 8 saya berhenti minta tolong sambung sampai 9.30. Tuan-tuan, sebagai mukaddimah, saya Ustaz Muhammad Zamani Ismail Al-Besuti. Muhammad Zamani Ismail Al-Besuti.
Orang tanya saya kenapa besuti? Besuti, besuk lah tuan-tuan, besuk. Tahu besuk? Ada orang besuk sini ke? Tak ada orang besuk sini. Al-besuti artinya disandarkan kepada besut. Saya lahir di Besut, kampung Alur Lintang, Besut, Terengganu. Maka saya letaklah nama gelaran saya Muhammad Zamani Al-Besuti. Setakat ni yang masyhur Al-Besuti saya seorang lah. Kan? Setakat ni. Saya nak ambil nama lain tak boleh dah. Sebab apa? Saya dulu belajar di Al-Azhar. Di wilayah Tonto. Patut saya boleh guna Muhammad Zamani At-Tontawi. Tapi Ustaz Nasruddin dah guna. Kan? Ustaz Nasruddin Tontawi dah guna. Nanti bertukar dengan dia pula. Kan? Ada kawan baik saya, sekolah sama di sekolah, masuk universiti mengajar, dia isytiharkan nama dia At-Takiri. At-Takiri, Muhammad, Dr. Muhammad Khairuddin Amar Razali At-Takiri. Tuan-tuan tahu tak Takiri itu apa? Tahu tak? Seberang takir. Takiri itu seberang takir, bukan at-tikriti, tikriti di Iraq kan. Ini takiri kan. Takiri seberang takir. Tuan-tuan nak tambah pun boleh ni. Boleh. Nama apa? Hasan. Hasan apa? Kawasan ni lahir kawasan mana ni? Lahir kawasan mana? Sabak Bernam. Payah Sabak Bernam nak buat sikit. Tapi tak apalah. Hasan Al-Berenangi lah kan. Contoh Al-Berenangi kan. Ataupun Selangor, Hasan Al-Selangori kan. Al-Selangori. Boleh. Nama ni ikut istilah orang Arab lah. Nama ni dia boleh laqab ataupun sandarkan kepada tempat lahir. Macam saya Al-Besuti. Tuan-tuan sandarkan tempat tinggal Al-Selangori. Boleh. Kan? Ataupun ikut negeri. Al-Malizi, kan ada orang letak Al-Malizi, Ustaz Imran Al-Malizi. Kan? Dia seorang je orang Malaysia kot je ustaz kan. Tak, dia nak saja nak letak nama Al-Malizi. Ataupun tempat belajar Al-Azhari, kan ramai orang guna Al-Azhariyun. Azhari, tempat belajar di Al-Azhar. Ataupun tempat belajar di Jordan, Al-Urduni. Ataupun dilaqabkan dengan gelaran ataupun dengan kelebihan dia lah. Ada ulama-ulama kelebihan dia disandarkan kepada ilmu tasawuf contohnya. Ada ulama kata Al-Ghazali walaupun berasal pada Ghazal, daerah Ghazal, tapi ada ulama kata Ghazali masyhur. Al-Asy'ari, gelaran ulama. Sebab tu ulama-ulama ada gelaran dia ya. Kita ni tuan-tuan nak biasakan boleh juga kan. Al-Hakimi, anak yang bijaksana. Gelaran dia Al-Hakimi. Ini tidak letak nama anak. Gelaran dia kadang gelaran dia lebih kepada artis, lebih kepada bintang bola sepak. Nama apa anak? Nama anaknya Muhammad Al-Ma'yu. Ma'yu dia buat kan. Contohnya. Larilah nama-nama yang ada gelaran Islam sikit. Muslimin dan muslimat sekalian, jadi saya Muhammad Zamani Al-Besuti, berasal di Besut lah. Lepasan Universiti Al-Azhar Mesir, balik 1997, terus masuk berkhidmat sebagai tutor sekejap dan pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, UTM-KL, Jalan Semarak, sambung master degree di Universiti Malaya, seterusnya sepanjang 15 tahun bekerja. Alhamdulillah, baru-baru ini awal tahun, bulan 2, saya meletakkan jawatan sebagai pensyarah kerana berkhidmat sepenuh masa menjadi pendakwah. Orang panggil pendakwah bebas lah sekarang ni. Tapi sebenarnya saya dilantik oleh 1-2 syarikat lah sebagai konsultan syar'i ataupun kaunselor syar'i di beberapa syarikat. Jadi itu secara umum. Di samping menjadi pendakwah, menjadi tugas rasmi kita berkuliah, berceramah, mengeluarkan buku dan juga menerbitkan majalah serta bahan-bahan Islam insya-Allah. Itu secara umum. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk setengah jam terakhir saya suka bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha
wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ila akhir al-ayah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya Allah taala mengarahkan kamu untuk melaksanakan amanah. Amanah terhadap kepimpinan ahli-ahlinya dengan seadil-adilnya. Dan bila kamu berhukum dengan hukuman Allah, dengan pelbagai bentuk hukuman, pastikan paksinya adalah keadilan. Innallaha na'ima ya'idzukum bih. Innahu kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Apa yang saya nak sampaikan pada pagi yang mulia ini tuan-tuan, amanah dan kepentingannya dalam kehidupan. Amanah lawannya khianat. Amanah memikul tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Lawan dia khianat, tidak memegang dan memikul amanah. Di antara ciri ataupun sifat utama Muslim selain daripada siddiq, sifat Nabi ya, amanah, tabligh, fatanah, sabar, redha dan sebagainya. Sebab itu orang yang tidak amanah, Nabi SAW menggolongkan mereka itu di kalangan ciri sifat orang-orang munafik. Ayatun nifaq thalas. Nabi SAW menyebut tanda-tanda ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Bila bercakap bohong, dusta. Suka bercakap bohong. Beritahu, insya-Allah kita akan beri imbuhan RM1,200. Kan? Kalau menang, contohlah kan. Tu tak bagi kat 1,200, dia bagi 650. Contohlah kan. Iza haddatsa kadzab. Bercakap tipu. Tak benar. Wa iza aw'ada akhlafa. Bila dia janji, dia tidak tunaikan. Janji pukul berapa sampai? Pukul 9, insya-Allah. 9.30 tak nampak batang hidung lagi. Kan? Ini minta maaf, orang Melayu panggil janji Melayu. Sebenarnya tak ada janji Melayu ni kan. Janji sepatutnya janji Islam. Tapi betul lah kalau yang tipu tadi, yang mungkir janji tadi, itu janji Melayu. Janji Melayu. Bukan janji Islam, janji Melayu. Datang jumpa kita. Syekh, antara sahabat baik ana Syekh. Ana dikesuntukan. Kereta 3 bulan dah tak bayar. Masuk bulan ke-4 confirm orang bank tarik. Lepas tu apa boleh ana bantu? Tolonglah ana Syekh. Hutang 5,000. Sebab nak bayar, kena bayar semua ni, bank suruh bayar semua 5,000. Insya-Allah 3 bulan ana settle. Setiap bulan ana bayar 1,500, bulan ketiga full. Oh, kita pun okeylah. Keluar cek, sign 5,000. Kebetulan masa tu rezeki murah, alhamdulillah, baru dapat bonus bulan gaji, kan? Sign cek. Tuan-tuan, agak-agak 3 bulan ke selesai? Bukan 3 bulan, 3 tahun pun tak selesai lagi. Macam ada pengalaman je kan. 3 tahun pun tak selesai lagi. Kan dia buat kita pula nak minta jadi malu, betul tak? Ni orang Melayu minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan, kawan kita berhutang dengan kita ataupun orang berhutang dengan kita boleh minta. Kan? Boleh minta. Jangan kita pula rasa malu lah ustaz. Hilang kawan, tak, kita kena ingatkan pada dia. Hutang wajib dibayar. Siapa yang tak bayar hutang, maka amal ibadatnya tergantung. Bila diguamkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak lepas. Di dunia mungkin dia boleh dilepas, dia kata tak ada duit lah, bisnes tak menjadi lah. Tuan-tuan, saya adalah meniaga sikit-sikit lepas resign UTM tuan-tuan. Ialah masuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Nak jadi businessman lah kononnya tuan-tuan. Di samping dakwah, businessman ni tuan-tuan bagus. Nabi meniaga, kita pun belajar meniaga pelan-pelan. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, tak sampai setahun lagi meniaga. Dan biasa kawan, partner bisnes saya ialah Melayu. 80% Melayu. Tuan-tuan, contoh paling mudah adalah saya ambil barang produk Muslim. 15,000.
Bagi pada kawan. Syekh bila boleh Syekh? Allah ustaz jangan bimbang ana ustaz. Paling awal 2 minggu ana bagi cek, paling lewat sebulan ana clear. Okay, no problem. Kan? Kita pun masa tu kawan. Kan? Islam mengajar kalau meniaga buat perjanjian tulis. Tapi kita terlepas pandang. Ialah kawan boleh baik. Takkan nak tulis perjanjian kau kawan baik. Bukan orang lain anak murid lagi ke. Kawan baik janggut pun panjang dia daripada saya. Minta maaf kan. Minta maaf bagi kawan-kawan yang berjanggut ni kan. Janggut panjang memang betul. Janggut dia panjang daripada saya lagi. Tuan-tuan daripada bulan 3 ni sampai masuk dah bulan 10 tuan-tuan. Saya dekat Rain masuk 5 bulan tanya Syekh janji 3 minggu macam mana, 2 minggu macam mana. Tak sempat lah ustaz duduk tengah adjust lagi ni. Bisnes duduk tengah baru nak jalan. Produk anak habis lagi Syekh. Habis dah ustaz. Tapi nantilah nak bayar raya nanti. Okeylah raya. Kita bersemangat raya adalah duit kot. Dalam 15,000. Lepas raya kita pun sibuk ke sana kemari terlupa dah. Tak bayar juga. Lepas raya telefon macam mana Syekh? InsyaAllah lah ustaz. InsyaAllah lah ustaz. Kedai hantar kat mana Syekh? Sampai peringkat kedai hantar kat mana? Shah Alam ni. Shah Alam. Okey, anda pergi kedai hantar? Ustaz, nanti tak apa. Anak bank in kan. Bolehlah, Alhamdulillah. Berapa ribu tuan-tuan? 1,000. Tak tahu nak perhabis 15,000 kok 15 tahun kot. Tapi itu kawan, sebut. Ini sebagai pengajaran. Kadang di antara sifat orang munafik, bila dia berjanji, akhlafa. Bila dia janji dia mungkir. Jadi kita ni tuan-tuan, minta maaf bukan kita saja, seluruh umat Islam. Bila kita berniaga, berjanji, faktubu. Memang Islam ajar tulis tu cantik, bertulis. Kan? Orang kita ni tak nak bertulis sangat, dia takut nak saman koknya. Ustaz tulis ni sebab nak saman ni kot. Bukan masalah saman, masalahnya ada hitam putih, bagi jelas. Kalau mati nanti senang kita bagi pada waris dia. Ni bapa awak berniaga dengan saya 15,000 tak bayar lagi. Kan? Bila tak bayar lagi, hukum menyatakan harta pusaka yang ditinggalkan haram bagi kepada saudara mara, melainkan bayar hutang. Dan hutang ada 2. Yang pertama hutang dengan Allah, yang kedua hutang dengan manusia. Ini sibuk mati saja anak-anak bagi dah harta benda. Isytihar tu kadang-kadang sebagai isytihar. Barang siapa yang ada hutang dengan arwah sila hubungi saya. Kan? Padahal bil ayah tu ada. Buku catatan ayah tu ada. Arwah ayah tu ada. Tak bayar pun. Kan? Saja jadi adat. Minta maaf. Tak semua. Tapi kadang jadi adat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga. Wa idza tumina khana. Ini paling asas yang kita nak bincangkan hari ini. Iaitu apabila diberikan amanah, khianat. Diberikan tanggungjawab, tidak melaksanakan tanggungjawab. Pegang amanah. Siapa yang beramanah ini? Jawapannya Allah Ta'ala, Nabi SAW dah ingatkan. Dah beri wasiat. Antara manusia paling hebat atas dunia. Akhirat nanti Allah Ta'ala kata, melalui hadis Nabi SAW bersabda, Sab'atun yuzilluhumullah. Yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Siapa tuan-tuan? Yang pertama sekali, imamun adil. Pemimpin yang amanah, yang adil, melaksanakan tanggungjawab. Ustaz tu mula nak kata pemimpin tu. Tuan-tuan, pemimpin ini siapa? Kita lah. Betul lah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Bila ditanya pada Nabi SAW, pemimpin ni siapa? Nabi sebut ni, pemimpin ni kita semualah. Kamu semua pemimpin. Dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinan kamu. Sama ada kita ni pemimpin kecil, pemimpin terhadap diri sendiri. Pemimpin kita ni tuan-tuan. Ya, pemimpin kepada tangan kita, mata kita, kaki kita. Kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau dah kahwin, kita pemimpin kepada isteri dan anak-anak. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu bapaknya macam mana? Anak perempuan pergi tuition tu tutup aurat tak? Isteri kat rumah sembahyang ataupun tidak?
Ni hari-hari cuti Malaysia ni tuan-tuan. Anak-anak bergelimpangan semalam. Lepas tengok bola. Semayang tak? Contoh lagi kan. Akan ditanya. Kadang kita ni bila bercakap tentang kepimpinan, kita ingat pimpinan negara ni, ini Perdana Menteri ni. Ini Menteri Besar ni. Ini Esko Kerajaan Negeri. Tak tuan-tuan, pemimpin ni kita, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin negeri dan juga pemimpin negara. Memanglah yang paling besar itu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinan mereka yang lebih besar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Amanah ini penting. Ya, amanah ini penting sebab itu sifat Nabi sini sidik amanah. Tunaikan tanggungjawab, menyampaikan risalah. Saya nak koreksi dan muhasabah pada pagi yang mulia ini tuan-tuan. Ulama menyebut menentukan kejayaan dan kecemerlangan sebuah negara ini kerana ada beberapa karakter, beberapa sifat yang dimiliki oleh komponen masyarakat. Yang pertama, memanglah pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang amanah. Yang kedua, ulama yang ikhlas menasihati pemimpin. Yang ketiga, para peniaga dan juga para businessman yang amanah, at-tajirul amin. Dan yang keempat, pemimpin masyarakat ataupun ummah yang mendiami sebuah negara. Tuan-tuan, 4 karakter ini penting ya. Saya nak ringkaskan karakter-karakter ini dengan contoh dan teladan supaya kita cepat ingat tuan-tuan. Kenapa kita kata 4 golongan ini penting tuan-tuan? Pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah ini penting. Sebab kita melihat Nabi SAW berjaya menjadi seorang pemimpin. Sahabat Nabi pun berjaya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Khalifah-khalifah Islam pun tidak kurang hebatnya memimpin negara dengan keadilan dan amanah serta tanggungjawab. Cerita pertama, Nabi SAW sebagai model pemimpin yang amanah. Pernah pada suatu hari Nabi SAW mendapati Hasan dan Husin sedang mencapai apple yang dihadiahkan untuk Baitul Mal, untuk umat Islam. Orang bawa, ialah orang zaman dulu. Dia bawa beras, dia bawa buah anggur, buah kurma, bawa apple. Bawa jumpa Nabi, ya Rasulullah, ni apple ni beri kepada orang fakir miskin, ya Rasulullah. Nabi pun letak. Tiba-tiba Hasan dan Husin, dia tengah merangkak lagi. Tiba-tiba ambil apple tersebut, masukkan dalam mulut. Nabi SAW sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden, pemimpin negara pada masa itu, Amirul Mukminin, cepat-cepat lari dan ambil apple tersebut. Dan ada sebahagian yang telah ditelan. Nabi SAW buat apa tuan-tuan? Dia buat apa? Korek ya, masyhur cerita Nabi korek ni supaya dimuntahkan balik. Melihat Nabi SAW korek mulut anak ni, Fatimah datang. Fatimah sebagai anak Rasulullah dan sebagai ibu Hasan dan Husin. Datang Fatimah, terkejut ni. Apa masalah ni wahai ayahandaku? Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ceritalah Hasan dan Husin ni makan apple milik umat Islam. Dan aku tak nak ada sedikit pun darah yang mengalir dalam Hasan dan Husin daripada makanan milik Baitul Mal, milik umat Islam. Sebab itu aku minta dia muntahkan. Sampai begitu sekali. Dan Nabi SAW menyampaikan satu ucapan yang masyhur. Wallahi, demi Allah, lau Fatimah bintu Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah. Nabi bercakap sebagai pemimpin ya. Nabi bercakap sebagai Amirul Mukminin. Bukan sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang ketua keluarga ataupun seorang nabi, sebagai orang yang memegang hukum. Sekiranya Fatimah mencuri
aku pun akan kerat tangan Fatimah. Maksud siapa yang ambil hak orang Islam, Baitul Mal umat Islam, buang amanah rakyat, walaupun 10 sen sikit wala macam mana pun. Siapa yang curi? Anak aku, menantu aku, waris aku, kaum kerabat aku potong tangannya. Beramal dengan hukum Islam, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Beramal dengan hukum Islam. Siapa mencuri, kerat tangan. Siapa merompak, kerat tangan secara bersilat. Ini hukum Allah. Tuan-tuan, baru ni saya ada terbaca entah macam mana orang bercakap dalam Facebook kan dalam apa. Gatal tangan tulis, dia kata kalau payah sangat anak amal dengan hukum Islam, iyalah senang-senang keluarga bapa kalau anak mencuri kerat tangan. Jumpa pencuri kita pakat kerat tangan. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Hukum Islam tidak begitu. Islam perlu ada perundangan dan penguatkuasaan. Yang wajib kerat tangan ni siapa? Siapa tuan-tuan? Tok Imam ke? Tok Nazir ke? Tidak, yang wajib kerat tangan ialah pemerintah dan pemimpin melaksanakannya. Bila dah ada as-siyadah ataupun ad-daulah disebut dalam Islam, the sovereignty dalam bahasa Inggerisnya. Bila ada kedaulatan sebuah negara, ada kemampuan melaksanakannya, kuasa ada, majoriti ada, kemahuan ada, maka wajib melaksanakan hukum Islam. Jadi pemimpin yang amanah, walaupun beliau seorang nabi, walaupun seorang yang mencuri itu anak sendiri, Nabi kata aku akan potong tangannya. Masya Allah tuan-tuan. Hebat Ada kita jumpa pemimpin macam tu zaman ni? Ada kita hari ni jumpa hari ni pemimpin sebegitu sedemikian yang sanggup anak sendiri potong tangan, menantu sendiri kerat tangan. Ada yang buat macam tu? Tak ada tuan-tuan. Yang zaman sekarang beri ada. Kamu nak saham apa? Projek mana yang nak? Itu yang ada hari ni tuan-tuan. Yang kedua, yang pertama pemimpin yang amanah, yang adil. Yang kedua, ulama yang menasihati. Sinfa minan nas. Ini masyhur, kata-kata yang masyhur. Dua golongan manusia. Iza fasadan nas. Bila rusak binasa, rusak masyarakat. Bila baik, iza saluha, baiklah masyarakat. Iaitu yang pertama al-umara, pemimpin, dan yang kedua al-ulama, ulama, alim ulama, cendekiawan, bukan ulama mak. Bukan ulama usu, tapi ulama ul-akhirah. Ulama ul-akhirah alladzina yaqifuna ala abwabil muluk wa yansihuna lah. Berdiri di depan pintu pemimpin, pintu mahligai, pintu kerajaan. Kerjanya nasihat pemimpin. Dia menjadi juru cakap kepada ummah. Hukum dinyatakan. Nampak pemimpin buat silap, dia menyatakan, bukan membenarkan. Nampak pemimpin buat tindakan, oh betul, inilah tindakan yang sebaik-baiknya. Oh, dah terbalik. Ya. Kadang ulama menjadi hanya, minta maaf orang sebut rubber stamp. Orang sebut hanya mengesahkan. Buat, baru cop, disahkan. Sebagaimana banyak hukum kes yang berlaku. Saya jadi pensyarah 15 tahun tuan-tuan. Adalah sedikit pengalaman. Kadang kala saya ni dilantik juga jadi jawatankuasa. Jawatankuasa apa tuan-tuan? Jawatankuasa hari keluarga contohnya. Adalah jawatan sampai peringkat jadi ketua unit, sampai menjadi fellow, sampai jadi pegawai universiti, masuk mesyuarat. Nak buat hari keluarga, bincang. Saya jadi bahagian dakwah lah biasa. Dakwah. Biasa di kuasa mesti ada bahagian ustaz kan. Bila bincang mesyuarat nak buat hari keluarga, kita buat di Port Dickson. Ada pertukaran 15,000 begini sekian. Ada nak buat potluck, ada yang nak buat cabutan bertuah. Okey. Sampai peringkat hari akhirnya ustaz dan sahabat semua, kita akan buat karaoke. Oh, karaoke. Bila dengar karaoke, saya pun tanya, karaoke ni ada lelaki perempuan. Ya dah tak kisahlah ustaz, siapa nak menyanyi, anak siapa nak menyanyi, bini siapa nak menyanyi, tak kira lah. Maka saya beri pandangan. Saya kata ikut perundangan dan peraturan Islam, campur. Iyalah kita dah buat program ni, nak keberkatan Allah nanti
Dapat kemurkaan Allah. Kat diam belaka. Okey, tak apa, kita KIV Ustaz. Bab tu kita KIV dulu. KIV dulu tuan-tuan. Okeylah. Moga-moga diterima. Bulan depan panggil mesyuarat. Tuan-tuan, saya pun tak ada nama dah. Tak ada jawatan dah. Hari tu lantik jadi ketua unit dakwah. Tak ada jawatan dah. Tak panggil mesyuarat dah tuan-tuan. Yang dipanggilnya masa program tu, ustaz, kita nak suruh ustaz tolong baca doa. Maaf, bukan ustaz sini, saya lah pernah kena. Tuan-tuan yang kerja dengan pihak-pihak berwajib, memang ustaz ni ustaz kena hadir je, tolong bacakan doa. Saya pernah jawab, minta maaf ya. Kerja ustaz bukan tolong baca doa. Minta maaf ya. Memanglah antara salah satu ustaz lebih aula berdoa. Sebab ustaz mengaji Mesir, ustaz mengaji Madinah, ustaz faham bahasa Arab. Betul. Tetapi bukan untuk mengesahkan, bukan untuk mendoakan. Allahumma rabbana zalamna anfusana, diterjemahkan, ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah negara kami, berkatilah perhimpunan kami. Lepas kita berdoa, naik elarok contohnya. Naik penyanyi artis menyanyi. Adakah doa sekadar untuk pemanis mulut sahaja? Adat semata-mata. Sebab itu saya pernah dijemput, minta maaf ya, peringkat awal saya balik Mesir, saya pernah dijemput untuk menjadi pendoa program nikah dan juga kenduri. Maaf tuan-tuan, saya telefon, bila dia bagi telefon saya jawab, salam, kenduri kat mana ya? Dekat Shah Alam. Minta maaf, saya nak tanya sikit, ini program kahwinan ni ada ataupun tidak, renjis ataupun kalau dia kata ada, minta maaf ya, minta maaf, saya tak nak. Ya, kena ada konsisten. Ustaz tak apa, ustaz kita bayar 500 tu doa 5 minit je, ustaz 500 kita bayar. Minta maaf 500 pun tak bayarlah. Sebab apa, kita bukan ustaz untuk mendoakan program-program yang tidak selari dengan Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ulama menjadi penasihat, bukan menjadi pengesah. Ustaz dirujuk, ustaz ditanya, ulama dirujuk, ulama ditanya, baru buat. Jadi kadang minta maaf lah, saya mengajar tentang ekonomi Islam, pernah ceramah ekonomi di dalam Islam. Bila lepas ceramah, ada soalan, ustaz saya ada soalan ustaz. Ini saya ada pernah menyimpan duit di bank. Macam mana hukum dia ustaz? Dia baru tanya hukum kan. Simpan duit di bank konvensional, ada duit bunga ataupun interest. Tuan-tuan, ialah bila orang bertanya dia pernah simpan duit di bank konvensional ada interest, saya senang je jawab. Duit bunga tadi hendaklah diberikan kepada mereka-mereka yang layak. Siapa yang layaknya? Khusus untuk buat kebajikan masyarakat, buat tandas, surau atau benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Saya ada sekolah tahfiz, bolehlah nak bagi kepada tahfiz saya. Tuan-tuan, kadang orang kita ni bertanya bila dah buat. Betul lah, yang lepas tu dah lepas lah tuan-tuan. Tapi sepatutnya dalam Islam, sebelum buat kita tanya. Sebelum nak simpan duit ni, nak meniaga ni tanya, ustaz boleh tak saya buat macam ni ustaz? Apa hukumnya? Jangan jadi macam kes budak-budak muda ni tuan-tuan. Dia telefon saya, ustaz macam mana ni ustaz? Apa macam mana? Anak saya ni ustaz, dalam kandungan gawe saya telah 4 bulan ustaz. Kami baru nak menikah. Anak dah 4 bulan baru nak menikah. Apa hukumnya ustaz? Patutnya dia tanya, ustaz saya berkenan kepada seorang perempuan. Saya nak kahwin, macam mana prosedurnya? Begitu. Tapi dia buat dulu. Dia touch dulu, lepas tu baru nak go. Touch and go tuan-tuan. Ini susah ni. Tanya dulu baru buat. Bukan buat dulu baru tanya. Ini kaedah yang banyak berlaku hari ni. Dia buat dulu. Kan? Dia buat dulu, lepas tu baru tanya ulama. Ulama pening kepala nak seragamkan. Dah buat dah. Nak sahkan susah, cari belek juga ayat. Ayat mana yang betul, ayat mana yang boleh ni. Akhirnya jumpalah kaedahnya halal dan harus untuk semenanjung Malaysia, melainkan Sabah dan Sarawak contoh. Kan pening kan? Kan contoh lah kan, saya sebut pening lah tu. Jadi sebab payah kita nak orang pun jadi tak confident. Yang mana satu ni ustaz? Minta maaf tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya hanya ustaz kecil, ustaz kerdil. Saya hanya nasihat.
supaya kita faham semua keadaan tersebut. Yang ketiga, yang pertama pemimpin yang adil, yang amanah. Yang kedua ulama yang bertakwa, ulama ul akhirah. Yang ketiga at-tajirul amin, yang tadi saya dah ulas sikit. Pemimpin ini tuan-tuan disokong oleh ulama. Tak cukup negara ini disokong oleh ulama saja. Dia kena ada businessman. Dia kena ada peniaga-peniaga yang sifatnya jujur dan amanah. Kalau sifatnya tak jujur, tidak amanah tuan-tuan, rusaklah negara. Sebagaimana pernah berlaku, saya teringat satu cerita yang begitu masyhur ya. Di zaman Nabi SAW, pemimpin-pemimpin kecil dan besar, peniaga-peniaga yang tak dengarlah kita ceritanya hebat-hebat belaka. Tapi di zaman Umar, cerita teladan. Satu hari Umar menyusuri, menelusuri lorong-lorong perniagaan, rumah-rumah kedai. Maka terdengarlah dialog antara seorang ibu dengan anaknya. Niaga susu. Dia beritahu anak dia, Mek, susu semalam tu ada lagi baki sikit, campurlah dengan susu yang kita nak jual pagi besok. Sebab nanti dapat untung lebih lah. Biasalah orang berniaga macam tu lah, untung lebih, dapat profit lebih sikit. Anak ni amanah, ya. Peniaga tidak amanah. Tuan-tuan, anak dia sebut, wahai ibuku, bahaya ni. Nanti kalau Omar tahu, kalau pegawai Omar tahu, pegawai penguat kuasa, kalau saya diampak MPAJ kan, nampaknya di sini panggil apa, majlis daerah lah kan, pegawai penguat kuasa, nanti kena tarik lesen kita ni kan. Nanti tarik lesen susah kita nak berniaga. Mak dia kata jangan bimbang, Omar tak ada, Omar tak tahu. Malam-malam buta ni Omar pun tidur lah kan. Mana tu pegawai penguat kuasa pun dah pergi honeymoon, dah Phuket kan. Mana ada? Mana ada? Jangan bimbang. Contoh lah, contoh. Jangan bimbang. Maka anak dia kata apa? Wahai ibuku, walaupun Omar tak nampak, pegawai penguasa tak ada, Allah kepada Omar nampak. Ini hebat tuan-tuan ya. Maksudnya di zaman Omar peniaga tu dah ada, dah yang mula nak menyeleweng ya. Tapi dinasihati oleh anaknya. Jadi peniaga penting amanah. Bila peniaga ni amanah tuan-tuan, Masya Allah. Lahirlah Abdurrahman bin Auf, seorang peniaga yang amanah. Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan, sehelai sepinggang harta tinggal di Mekah. Datang ke Madinah, meniaga balik jadi jutawan. Bukan jutawan, orang kata multi bilioner lah. Sebab apa bilioner tuan-tuan? Harta Abdurrahman bin Auf tuan-tuan, kalau dihimpunkan, dikira, ada ulama buat kiraan. Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ni ada 4 isteri. Dia mati tuan-tuan, harta untuk isteri-isterinya bukannya juta tuan, bukannya ratus ribu, juta-juta. Dibuat kiraan tuan-tuan, bagaimana Abdurrahman bin Auf ini pada suatu hari bawa kafilah daripada Yaman, daripada Syam, masuk ke Madinah, 100 ekor unta dengan isinya. Zaman sekarang 100 buah lori kontena daripada pelabuhan derek masuk. Ada ke businessman kita ada 100 buah lori ni? Jarang nak jumpa ya. Tan Sri Mukhtar Al-Bukhari kot. Yang harta banyak, yang alhamdulillah juta. Peniaga-peniaga lain macam peniaga kita ni lah, jual kepek, jual kerupuk ni, adalah sebiji 2 kan. Hari tu beli 6 buah, kena tarik dah 3 buah tak larat bayar. Kan? Adalah 2 buah tuan-tuan. Ini 100 buah. Nabi SAW sebut apa? Ayuhan nas, ayyuhal mu'minun. Kita nak pergi perang Tabuk ni, harta tak ada, kelengkapan tak cukup. Siapa nak infak fi sabilillah? Siapa nak bagi sumbangan ni? Tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan, sedekahkan, infak ni. Kafilah perdagangan aku ni 100 ekor unta. Dengan unta dan isi-isinya sekali. Tuan-tuan, jarang kita jumpa businessman beri lori dengan kontena-kontenanya sekali. Yang biasa kita jumpa, Ustaz perlu apa-apa, saya pergi hantar.
Yang tu 10 kampit beras. Itu biasa kita jumpa. Ini bukan beras dia bagi, dengan lori beras bagi. Unta bagi dengan isi-isinya sekali. Masya Allah tuan-tuan. Jumlah 100 ekor unta tu berapa dah? Ya, 100 ekor unta. Kalau sekarang ni tuan-tuan, 100 buah lori kontena tuan-tuan, berapa kira sendirilah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi pemimpin disokong oleh ulama yang amanah, disokong oleh peniaga yang amanah, yang jujur, dermawan. Akhir sekali tuan-tuan, rakyat yang juga amanah. Di zaman Umar juga tuan-tuan, contoh rakyatnya yang begitu hebat. Bila Umar radhiyallahu taala anhu dilantik menjadi Amirul Mukminin, dia berucap, "Ayuhan nas, aku ni bukan yang terbaik. Perbetulkan aku, faqawwimuni kalau aku salah." Bangkit seorang perempuan. Masyhur perempuan ni bangkit. Perempuan tuan-tuan, bukan esko kerajaan negeri ni. Bukan bekas exco ni. Orang perempuan biasa bangkit berdiri. "Ya Umar, sekiranya kamu tidak betul menyeleweng, nescaya aku akan perbetulkan kamu dengan pedangku." Tuan-tuan, perempuan bangun depan Umar. Tuan-tuan kenal Umar ni siapa? Umar ni tuan-tuan terkenal di kalangan sahabat, di antara pemimpin dan pejuang yang paling backing, yang paling gedebel lah tuan-tuan, yang paling hebat, cengeng, backing. Bangkit seorang perempuan, "Kalau kamu tak betul, ni pedang. Aku akan perbetulkan kamu dengan pedang." Tuan-tuan, apa respon Umar? Apa respon Umar? "Alhamdulillah, syukur, aku mengajak syukur kepada Allah kerana ada di kalangan rakyatku orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedang." Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan tak sempat nak bercakap lagi kan tuan-tuan? Tak sempat nak bercakap lagi. Ataupun kalau bercakap, tulis nama, kawasan mana, jabat apa ya, guru sekolah apa ya, bulan depan transfer pergi Tawak ataupun Lahad Datu. Contoh lagi contoh. Tuan-tuan, ini kita perlu kepada amanah dalam kehidupan. Pemimpin kena amanah, ulama kena jujur juga. Di samping peniaga-peniaga yang amanah, dan kita rakyat jelata mesti menyatakan hak. Qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun kadang pahit. Tapi kalau kita diam tuan-tuan, ulama tak bercakap, rakyat pula jahil dalam kejahilan, tidak ada orang menyatakan kebenaran, maka akan rusak binasalah ummah dan masyarakat. Akhirnya nak buat macam mana ustaz? Terima je lah. Kan? Nak buat macam mana? Bagus juga daripada kencing manis banyak sangat. Bagus juga gula mahal. Tentu yalah. Kan? Kan jadi pening. Saya pun pening kepala juga tuan-tuan. Lepas ni kan. Saya pun tak reti sampai orang tulis. Senang je. Senang je. Sudah ketetapan Allah. Itu ya jawapan dia tuan-tuan. Saya pun pening. Memang macam tu juga. Saya pun dalam Facebook saya. Akhirnya kalau orang tanya, nak macam mana? Sudah ketetapan Allah. Nak macam mana? Itulah pemimpin. Dan itulah rakyat. Pemimpin naik kerana rakyat. Kenapa yang jadi macam tu? Minta maaf saya sebut tu terang. Orang kampung saya, minta maaf orang kampung saya besuk tuan-tuan. Dah bodoh. Kasar sikit lah. Dah bodoh. Kenapa tak cerdik sikit? Kan? Sekali-sekala buatlah perubahan. Kita tengok nilai balik. Apa masalahnya? Apa masalah? Silih berganti. Dunia ini silih berganti. Barat, Timur dan Barat buat perubahan lama tuan-tuan. Kita 58 tahun ke 59 tuan-tuan. Tak ada perubahan apa-apa. Okey. Tak apalah nak macam mana. Kesian. Yalah, betul sungguh orang Kelantan ni kencing manis banyak. Kan? Bagus juga naik gula. Contoh lah kan. Jadi pening kepala tuan-tuan. Saya pun tak reti dah tuan-tuan. Saya ni bukanlah budak umur 60-70. Macam tuan-tuan. Saya baru umur 40 tahun tuan-tuan. Tidak matang dalam kehidupan lagi tuan-tuan. Baru nak belajar dalam kehidupan ni tuan-tuan. Mungkin ada yang terkasar bahasa, tersilap kata. Maka perbetulkanlah saya tuan-tuan. Maka yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. Pertama saya nak buat makluman tuan-tuan. Saya pada pagi yang mulia ini sebenarnya orang pemain simpanan sahaja tuan-tuan. Pemain simpanan, gantian kepada pemain sebenarnya Mak Yu. Mak Yu, tapi Mak Yu injek pergi ke Sungai Limau. Ustaz Mak Cina kita pergi ke Kedah tuan-tuan. Maka saya yang reserve ni tuan-tuan, maka dapatlah gantikan beliau.
Dia sampaikan amanah ini kepada saya, insya-Allah dia minta tuan-tuan untuk menyumbang sempena dengan perjuangan dan juga jihad kita di Malaysia ini tuan-tuan, untuk membantu sahabat-sahabat kita nun di perbatasan. Sahabat-sahabat kita tuan-tuan tak ada sumbangan tuan-tuan, tak ada dana tuan-tuan, nak atur biskut kering perlukan duit, nak atur ke sana kemari biskut dan juga makanan-makanan untuk orang kampung perlukan sumbangan. Maka saya isytiharkan dana khas, ya, dana khas untuk Ustaz Mak Isa, Ustaz Mak Cina, untuk sahabat-sahabatnya, untuk beri sumbangan bersahabat-sahabat kita di Kedah secara khusus tuan-tuan. Itu amanah beliau lah. Manakala yang kedua tuan-tuan, saya suka maklumkan, saya menubuhkan sekolah tahfiz di Bukit Antarabangsa dah 2 tahun tuan-tuan. Ada pelajar lebih kurang 15 orang, dan pada setiap tahun pelajar saya dihantar ke Afrika Selatan untuk menyambung pelajaran di Darul Ulum Zakaria Park. Baru ni 2 orang pergi. Dan kita sponsor, ya, 10 orang purata setiap tahun pelajar Islam fakir miskin anak yatim Kemboja, dan 5 orang pelajar-pelajar Malaysia. Jadi tuan-tuan, baru-baru ini ada sampai 3 orang. Alhamdulillah, yang 7 orang telah disponsor, ada 3 orang lagi yang belum disponsor ataupun dibuat tajaan. Saya menggunakan konsep tajaan ni tuan-tuan supaya mudah. Setahun saya kata taja seorang RM5,000 package, ataupun sebulan RM400. Sebab apa? Sebab kita sewa banglo harga RM2,000, di samping ustaz 2 orang. Banglo RM2,000, ustaz seorang RM1,500, RM1,500, RM3,000, campur dengan sewa RM5,000. Makan catering lebih kurang RM3,000 untuk 15 hingga 20 orang. Maka tuan, kos bulanannya adalah RM8,000. Jadi daripada tajaan inilah kita membayar gaji dan juga sewa premis banglo tersebut. Jadi tuan-tuan, saya nak maklumkan tuan-tuan, yang pertama, siapa-siapa yang berhajat nak buat tajaan ataupun nak buat sumbangan kepada sekolah tahfiz saya, insya-Allah tuan-tuan boleh ambil nombor telefon 019. Siapa-siapa yang nak hubungi saya boleh ambil nombor telefon. Ataupun sebenarnya saya ada bawa majalah, ya, untuk hari ini khusus. Majalah saya di belakang, satu bungkus bagi perempuan, satu bagi kepada yang muslimin. Tolong buka, ya. Di dalam majalah saya tadi ada nombor telefon dan sekolah tahfiz, maklumat sekolah tahfiz 0192545 0192545 Siapa nak buat tajaan dialu-alukan, ataupun tuan-tuan, saya berhajat tuan-tuan, kalau boleh ada di kalangan tuan-tuan yang nak hantar anak ataupun nak hantar orang panggil nak taja pelajar miskin mana-mana seluruh Malaysia ni tuan-tuan, dia alu-alukan. Sebab saya ambil pengambilan bulan 12 lepas UPSR tingkatan 1, ya. Syarat utamanya mesti membaca Al-Quran dengan lancar. Lulus temuruga dengan saya, dengan mudir, insya-Allah, untuk khusus untuk kita melihat dia boleh buat bacaan full tahfiz sepenuh masa. 3 tahun kita target. Pelajar terbaik setiap tahun kita akan hantar ke Afrika Selatan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, setakat ini pelajar saya purata hafalan yang paling tinggi lebih kurang 16 ataupun 17 juzuk. 2 orang pelajar yang terbaik baru ni hampir dalam 10 hingga 15 juzuk kita hantar ke Afrika Selatan. Jadi tuan-tuan, dia alu-alukan. Dan majalah saya tuan-tuan, majalah ini keluaran saya sendiri, harga RM10 sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan nak menyumbang, nak membeli, terpulang kepada tuan-tuan. Saya hanya menyampaikan dan saya hanya menunaikan tanggungjawab. Bila berhenti, tanggungjawab saya menyampaikan dakwah dan juga tubuh institusi Islam. Tuan-tuan berhajat nak sokong, saya amat alu-alukan. Dan jangan lupa Ustaz Mak Cina tadi kena sediakan tabung khas, ya, untuk beliau. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita itu, dia menjadi sebahagian daripada sadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang berpanjangan. Sekali lagi, aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadha'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang dalam kotak tu untuk Ustaz Mak Cina, ya.